Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana dengan rahmat dan kasih sayangnya yang senantiasa dilimpahkan kepada kita. Alhamdulillah, malam ini kita nak dengar kuliah dari Ustadz Auni yang bertajuk Wabah Penyakit Ta'un. Wabah ta'un sangat mematikan. Dikisahkan pada zaman dahulu, ada sekitar 40.000 orang yang telah keluar daripada kampung halaman mereka. Mereka keluar berbondong-bondong untuk menghindari dari wabah ta'un ini. Masya Allah. Baiklah, mari kita simak kuliah dari Ustadz Auni. Jangan lupa share video ini kepada kerabat, kepada teman, kepada semuanya. Jom kita simak kuliah Ustadz Auni. Sallu ala Nabi Muhammad. Malam ini kita akan membicarakan satu ayat daripada satu surah, iaitu merujuk surah yang kedua di dalam Al-Quran, iaitu surah Al-Baqarah. Dan ayat yang ingin kita bincangkan dan kita tafsirkan pada malam ini ialah merujuk ayat yang ke-243 daripada surah Al-Baqarah, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut. فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. Sadaqallahul Azim. Surah Al-Baqarah ayat ke-243. Di dalam ayat ini, kalau kita terjemahkan secara biasa dan secara sederhana, alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim, tidakkah kamu melihat, tidakkah kamu memerhatikan, yaitu orang-orang yang telah keluar daripada kampung halaman mereka, wahum ulufun, dan jumlah mereka adalah banyak, jumlah mereka beribu-ribu orang. Kenapakah mereka telah keluar daripada kampung halaman masing-masing dengan jumlah yang begitu besar, dengan jumlah yang begitu banyak? Hazaral maut, kerana mereka melarikan diri ataupun menghindarkan diri mereka daripada kematian. Faqala lahumullahu mutu, dan Allah berfirman kepada mereka, matilah kalian. Summa ahyahum, dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghidupkan mereka kembali. Innallaha lazu fadlin 'alan nas, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai anugerah kepada manusia, walakinna aktsaran nasi la yashkurun, tetapi seperti biasa kebanyakan manusia mereka ini tidak bersyukur dengan nikmat-nikmat kurniaan dan pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat muslimin muslimat, dan sekali lagi seperti biasa kita merujuk kepada satu tafsir, iaitu tafsir Al-Quranul Azim,
karya agung daripada Imam Abul Fida Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Baik, apakah pandangan-pandangan, dapatan-dapatan daripada ulama-ulama berkaitan penafsiran mengenai ayat 243 surah Al-Baqarah ini? Imam Ibnu Katsir mendatangkan yang pertama adalah satu riwayat yang dinisbahkan kepada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yang mengatakan jumlah mereka daripada perkataan wahum ulufun, jumlah mereka besar, jumlah mereka banyak, beribu-ribu jumlahnya. Dan pandangan riwayat yang pertama ini jumlah mereka adalah 4.000 orang. 4.000 orang. Manakala pandangan yang keseterusnya telah didatangkan riwayat yang juga dinisbahkan kepada Abdullah ibnu Abbas yang mengatakan jumlah mereka adalah 8.000 orang. Jumlah mereka 8.000 orang. Manakala didatangkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir satu pandangan daripada Abu Saleh, yang mana Abu Saleh mengatakan jumlah mereka adalah 9.000 orang. 9.000 orang adalah pandangan daripada Abu Saleh. Dan seterusnya, ada satu lagi riwayat yang juga sekali lagi dinisbahkan kepada Abdullah ibnu Abbas yang mengatakan jumlah mereka adalah 40.000 orang. 40.000 orang. Adakah pandangan-pandangan yang lain yang dikemukakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya? Iaitu pandangan yang dibawa oleh Wahab bin Munabbih dan Abu Malik, yang mana kedua-duanya mengatakan bahawa jumlah mereka adalah 30.000 orang lebih. 30.000 orang lebih. Jadi dapatan daripada tafsir Ibnu Katsir, sekurang-kurangnya kita dapat merumuskan ada pandangan yang menyebut 4.000 orang, ada pandangan menyebut 8.000 orang, ada pandangan menyebut 9.000, ada pandangan menyebut 40.000, ada pandangan menyebut 30.000 orang lebih. Dan kalau kita mengikuti perbahasan di dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran, sebuah kitab tafsir karya Imam Al-Qurtubi, kita juga akan menemui pandangan-pandangan dengan jumlah yang hampir sama. Tetapi yang paling banyak sekalipun yang boleh didapati di dalam tafsir Imam Qurtubi, jumlah yang besar, ada satu kil yang berpandangan bahawa jumlah mereka adalah 600.000 orang. Baik, bila Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan allazina kharaju min diyarihim, iaitu orang-orang yang telah keluar daripada kampung halaman mereka. Jadi berpaksi dan berpusatkan kepada frasa ini, siapakah golongan ini, siapakah puak-puak ini, dan di manakah dirujuk kampung halaman mereka melalui pendapat-pendapat dan pandangan-pandangan daripada ulama-ulama besar. Yang pertama didatangkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, diriwayatkan daripada Al-Imam Ibnu Abi Hatim daripada Abdullah ibnu Abbas, yang mengatakan golongan-golongan ini sebenarnya berasal daripada sebuah kota, yang mana kota ini dinamakan sebagai kota Dawardan. Kota Dawardan.
Bahkan bukan Ibnu Abi Hatim seorang yang berpendapat demikian. Ada dua orang lagi ulama besar, iaitu merujuk kepada Imam As-Suddi dan juga Abu Saleh, yang mana kedua-duanya juga berpandangan dan berpendapat yang sama, iaitu penduduk yang keluar ini adalah merupakan penduduk sebuah kota yang bernama Dawardan. Cuma kedua-duanya merujuk Imam As-Suddi dan juga Abu Saleh ditambahkan dan disisipkan dengan disebutkan oleh keduanya bahawa mereka ini datang dari arah Wasit. Wasit ini adalah satu kawasan di Al-Iraq, di Iraq. Baik, itu satu pandangan. Bagaimana pula dengan pandangan yang lain? Ada satu lagi pandangan daripada Sa'id bin Abdul Aziz. Sa'id bin Abdul Aziz berpandangan bahawa golongan yang disebutkan di dalam ayat yang keluar daripada kampung halaman mereka ini adalah merujuk kepada penduduk sebuah negeri, yang mana negeri ini dinamakan sebagai negeri Az-Zari'at. Negeri Az-Zari'at. Berbeza dengan sebelum ini, kota yang bernama Dawardan. Walau bagaimanapun ada pendapat daripada dua orang imam yang besar. Satu merujuk pandangan daripada Ibnu Jurayj dan satu lagi adalah pandangan daripada Atha bin Abi Rabah, yang mana kedua-duanya berpandangan agak lain daripada yang sebelumnya, iaitu mereka mengatakan ayat yang dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah merupakan misal ataupun perumpamaan semata-mata. Mereka mengatakan ayat ini adalah misal ataupun perumpamaan daripada Allah semata-mata. Walau bagaimanapun ada lagi pandangan yang dikemukakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, iaitu merujuk pandangan Ali Ibnul Asim, yang mengatakan bahawa sesungguhnya kota ataupun negeri yang mana golongan-golongan ini keluar daripada kampung halaman mereka merujuk kepada sebuah tempat yang bernama Dawardan. Sama seperti pandangan yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Abi Hatim, Imam As-Suddi dan juga Abu Saleh sebelum ini. Dan ditambahkan dia menyebutkan jarak, sama juga tentang wasit yang disebutkan dalam pandangan sebelum ini. Jarak di antara wasit dan kota Dawardan yang dimaksudkan adalah sebanyak 1 farsah. Walau bagaimanapun, ada lagi dapatan-dapatan yang kita boleh nakal, yang kita boleh ambil untuk memberi lebih pencerahan kepada ayat ini. Antaranya ialah pandangan daripada Waqi' bin Jarrah, yang mana Waqi' bin Jarrah telah menyebutkan di dalam kitab tafsirnya, iaitu beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Sufyan. Sufyan mengambil periwayatan ini daripada Maisarah bin Al-Habib An-Nahdi, daripada Al-Minhal bin Amru Al-Asadi, daripada Sa'id bin Jubair, daripada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sehubungan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebutkan di dalam ayat 234 surah Al-Baqarah, Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hazaral maut. Yang mana beliau mengambil satu riwayat pendapat tentang jumlah
golongan ini sama seperti yang pertama kita sebutkan di awal tadi daripada riwayat Ibnu Abbas. Waqi' bin Jarrah mengatakan bahawa jumlah mereka melalui riwayat Ibnu Abbas adalah 4,000 orang. Yang mana mereka ini adalah kumpulan yang telah melarikan diri ataupun menghindarkan diri mereka daripada kampung halaman mereka. Kerana kampung halaman mereka telah dilanda satu wabah, satu penyakit yang disebutkan di dalam tafsir Imam Ibn Katsir sebagai penyakit ta'un. Dengan bahasa yang mudah, ini menjadi paksi kepada persoalan mereka keluar daripada kampung halaman secara berbondong-bondong, secara beramai-ramai, semata-mata nak melarikan diri dan menghindarkan diri mereka daripada kematian, bermaksud kampung halaman mereka telah dilanda satu wabah, iaitu penyakit ta'un. Yang mana bila mereka keluar, mereka telah mengatakan, kita akan mendatangi suatu tempat yang tidak didatangi oleh kematian. Bermaksud mereka keluar nak mencari kawasan-kawasan ataupun tempat yang tidak dilanda wabah untuk mereka menginap ataupun bertempat tinggal. Dan bila mereka ini sampai ke satu tempat, anu bi anu sekian bin sekian, maka faqala lahumullahu mutu. Firman Allah Subhanahu wa taala ke atas mereka, matilah kalian. Lalu mereka dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara beramai-ramai, secara kesemuanya, secara keseluruhan. Rebahlah mereka di lembah-lembah yang mereka duduki tersebut, tanpa seorang pun yang terselamat di kalangan mereka. Summa ahyahum, kemudian Allah menghidupkan mereka kembali. Bagaimana penafsiran tentang Allah menghidupkan mereka kembali? Diriwayatkan bahawa selepas kematian mereka, kawasan tersebut telah dilewati, didatangi oleh salah seorang nabi daripada nabi-nabi Allah. Yang mana bila Nabi Allah melihat kepada keadaan mereka, dia memohon kepada Allah, dia berdoa kepada Allah supaya Allah menghidupkan mereka kembali. Dan akhirnya doa yang dipohon dimakbulkan, diterima oleh Allah. Lantas Allah menghidupkan mereka kembali dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala.